dibuat daripada bahan mentah berkualiti tinggi dan mesra alam. Bilo, jenama Malaysia dan buatan Malaysia. Masih lagi bersama saya, Syabana Hassan dalam Tijarah dengan topik perbincangan kita hari ini, pelaburan emas, scam ataupun reality. Baik, Dr. Bad, saya nak bertanyakan ya, dengan situasi ekonomi negara sekarang yang tidak menentu ya, dengan pandemik COVID-19, emas ni dilihat sebagai satu tempat selamat bagi mereka yang mencari perlindungan daripada pelaburan-pelaburan yang mempunyai risiko tinggi seperti shares. Okay? Contoh. Tetapi dengan begitu banyak sangat penipuan dalam pelaburan emas. Ini membuatkan masyarakat kita macam agak skeptikal nak membuat pelaburan dalam pelaburan emas yang patuh syariah. Jadi sebagai seorang konsultan di sebuah organisasi yang banyak memberikan nasihat terhadap pelaburan patuh syariah iaitu Isra Consulting, saya nak bertanyalah, wujud ke syarikat pelaburan emas yang betul-betul patuh syariah di luar sana? Baik. Jawapan dia, ya, memang ada syarikat-syarikat, bahkan bank-bank yang reputable banks yang menawarkan produk-produk pelaburan emas. Dan kalau kita tengok, satu-satu produk pelaburan yang melibatkan emas akan diiktiraf sebagai patuh syariah ataupun syariah compliant investment bila mana dia memenuhi beberapa ciri-ciri wajib. Dan bila kita bercakap tentang soal emas, kita kata ada satu hadis, satu undang-undang, satu kod yang perlu sepatutnya dihafal oleh semua orang, yang mana yang diriwayatkan oleh Ubadah bin Samit. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut adz-dzahabu bil-dzahabi wal-fiddatu bil-fiddati wal-burru bil-burri wasyairu bil-syairi wat-tamru bil-tamri wal-milhu bil-milhi sawa'an bis-sawa'in yadan biyadin. Dan Nabi kata fa in ikhtalafat hadhihi al-asnaf fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin. So kita kata dalam isu benda yang melibatkan emas, benda yang paling utama kita kena pastikan emas tu ada. Dan ini merupakan salah satu orang panggil ciri yang paling utama sekali untuk setiap orang yang berminat ataupun berniat untuk menyertai pelaburan emas. Dia kena pastikan pelaburan emas ini akan menyebabkan dia memiliki emas yang sebenar. Bukan semata-mata benda yang tertulis atas kertas, tapi bila mana dia minta emas dia nanti satu hari nanti dia kata, oh kami tak boleh bagi emas yang sebenar. Itu salah satu petanda yang cukup jelas bahawasanya pelaburan ini kemungkinan scam. Sebab kita kata kalau dalam syariat mesti kena ada emas. Dan bila mana satu pelaburan tu dikatakan sebagai pelaburan patuh syariah, dia mestilah memenuhi syarat utama transaksi penjualan emas, iaitu dia mesti dilakukan secara spot ataupun orang panggil secara tunai, yang mana pembayaran perlulah terus disusuli dengan pemindahan hak milik emas tu daripada penjual kepada si pembeli ataupun si pelabur tu. Jadi di sini Dr. Bad, boleh saya katakan ya, pelaburan emas patuh syariah, syarikat pelaburan emas patuh syariah memang ada di luar sana yang boleh kita percayai lah ya. Boleh. Ya. So kita kata memang pun kami di peringkat Isra Consulting pun kita ada banyak menasihati banyak syarikat, antara syarikat yang kita telah certify ataupun kita telah endorse sebagai menjalankan ataupun menawarkan produk-produk pelaburan patuh syariah ialah seperti Quantum Matter yang kita sebut QM. Setakat ini kita kata dekat Isra Consulting kita telah endorse 3 produk pelaburan emas yang ditawarkan oleh syarikat Quantum Matter Sedia Berhad ataupun QM ini, iaitu Gold Storage Account, Gold Leverage Account dengan Gold Advance Account. So ketiga-tiga ini setelah kita telah berpuas hati dari sudut strukturnya dan dari sudut orang panggil documentation yang terlibat, maka Isra Consulting telah mengesahkan bahawasanya ketiga-tiga produk ini adalah produk pelaburan emas yang memenuhi kehendak syariah, maka dia jadi syariah kompleks. Bila kita bercakap mengenai Gold Storage Account, GLA dan juga GAA tadi ya, Dr. Bad ya, apakah pelaburan emas ini bagi semua lapisan masyarakat ataupun khas untuk bisnes sahaja, bagaimana? Dia untuk semua. Kalau kita tengok dari sudut strukturnya, produk-produk ini boleh diakses ataupun boleh disertai oleh semua lapisan masyarakat bermula dengan modal sekecil RM10. Maksudnya kalau kita ada RM10, kita dah start boleh join satu produk yang pertama, GSA, Gold Storage Account. Dan untuk kita participate dalam GLA dan GAA, dia punya prerequisite requirement dia adalah kita kena ada GSA dulu. Maka untuk start masuk dalam GLA dan GAA, kita kena masuk GSA, dan GSA ni macam saya sebut tadi boleh disertai dengan modal serendah RM10 pun. Maka dia boleh disertai oleh orang perseorangan walaupun tak modal tak banyak, dan dia juga
QM sendiri pun telah bekerjasama dengan banyak reputable bank seperti Bank Muamalat dan sebagainya yang menyebabkan dia sesuai untuk orang panggil disertai oleh semua lapisan masyarakat. Jadi bila seseorang itu ingin memiliki emas daripada Quantum Metal ini, dia memiliki emas daripada GSA, iaitu dengan harga RM10 sahaja. Serendah RM10. Serendah RM10 sahaja. Baiklah. Okey, seperti yang Doktor maklumkan ya, nampak macam Quantum Metal ni mempunyai banyak potensi ya untuk terus mengembangkan sayapnya dalam pelaburan emas yang patuh syariah ya. Jadi setakat ini bagaimana sokongan yang diberikan ya Dr. Bad oleh masyarakat ataupun industri kewangan ya terhadap Quantum Metal? Setakat ini, kalau setakat penglibatan kita dalam menasihati produk-produk yang ditawarkan oleh QM satu syarikat yang saya boleh katakan secara peribadi kerana saya ada hubungan yang orang panggil secara konstan dengan QM dalam menasihati produk-produk mereka. Kita kata QM sangat aspire untuk menjalankan produk pelaburan-pelaburan yang patuh syariah yang pertama. Kemudian QM juga mendapat kerjasama daripada bank-bank Islam yang terkenal seperti Bank Muamalat dan Bank Affin yang pastinya akan membuktikan ataupun memberi indication bahawasanya perniagaan ini dilakukan ialah orang panggil genuine dan mematuhi syariah. Dan kita kata QM juga orang panggil dia mempunyai simpanan emas yang kita memang kita tahu. Kita sebagai penasihat syariah kita telah menjalankan audit dan sebagainya, dan emas-emas yang disimpan maksudnya dia melibatkan emas fizikal yang sebenar boleh diakses bila-bila masa sahaja, dan maka kalau seorang pelabur tu dia beli emas daripada QM, disimpan dalam GSA, dia participate dalam JLA dan JAA, kalau dia nak dapat emas anytime dia boleh redeem. Baiklah, fizikal emas itu adalah penting untuk memastikan sesuatu syarikat itu adalah patuh syariah ataupun tidak dalam pelaburan emas ya Dr. Bad. Okey, baiklah Dr. Bad, terima kasih. Kita akan berehat seketika sahaja, dan bila kita kembali kita akan bertanyakan pula apakah itu kunci harga dalam urus jaga emas. Jadi jangan ke mana-mana. Sekejap sahaja. Terima kasih kerana masih lagi bersama kami dalam Tijara. Baik Dr. Bad, sebelum saya mengenai isu pelaburan emas iaitu kunci harga ya, saya nak bertanyakan kembali mengenai Quantum Metal ni. Mungkin Dr. Bad boleh secara ringkas ya memberitahu apakah ciri-ciri khas yang ada dalam pelaburan emas patuh syariah oleh Quantum Metal ini? Dalam Quantum Metal, antara ciri utama yang dimiliki oleh produk-produk yang ditawarkan oleh Quantum Metal, dia melibatkan emas fizikal yang sebenar. Maksudnya bila mana seorang peserta ataupun pelabur melabur dalam produk-produk QM, dia sebenarnya memiliki certain amount of gold. Dia ada memiliki gold yang sebenar yang boleh diambil bila-bila masa sahaja yang dia mahu, dan emas-emas ini disimpan di dalam tempat-tempat simpanan vault yang certified, yang diakui, dan dia pula di cover ataupun dilindungi oleh insurans dan takaful dan sebagainya, menyebabkan dari sudut keselamatan emasnya sangat-sangat terjamin insya-Allah. Dan yang kedua kita tengok QM sebagai orang panggil operator kepada pelaburan ini, dia bukan setakat mengajak orang supaya memiliki emas melalui GSA tadi, Gold Storage Account, dia juga menyediakan ekosistem. Dia ada GSA untuk memiliki emas, dia ada GLA, Gold Leverage Account, untuk memberi pembiayaan orang supaya boleh beli emas. Dan dia juga ada GAA, Gold Advance Account, yang mana bila orang tu ada emas, dia boleh mendapatkan pembiayaan yang mana pembiayaan ini di-back ataupun di-cover oleh emas yang dimiliki tadi. Maka emas tadi memberikan kepada dia kuasa beli untuk berbelanja dan sebagainya. Maka kita kata QM sebagai pelabur ataupun sebagai operator pelaburan ini, yang paling utama dia melibatkan fizikal emas yang sebenar, dan dia juga menyediakan ekosistem untuk orang sama ada masuk untuk membeli emas ataupun memberi pembiayaan untuk orang memiliki emas. Ada orang yang memberitahu kepada saya Dr. Bad ya, di Quantum Metal ni satu lagi ciri yang khas ni adalah pelanggan boleh buat pengeluaran emas secara fizikal ataupun ke dalam akaun pada bila-bila masa saja, 24/7. Betul ke? Betul. Dia memang kita sebab QM satu, dia bekerjasama dengan bank-bank. Maka pelanggan-pelanggan yang membeli yang berurusan dengan bank yang bekerjasama dengan QM boleh mengeluarkan emas tadi dekat mana-mana cawangan bank yang terlibat. Dan dalam masa sama QM sendiri, yang setakat yang saya info yang saya ada, dia ada 5 cawangan yang mana customer di seluruh Malaysia sekiranya dia nak buat keluar pengeluaran emas fizikal ni, dia boleh pergi ke mana-mana cawangan yang 5 ni, dia boleh ambil emas dia 24/7. Baik, okay. Terima kasih Dr. Bad. Okey, secara ringkas Dr. Bad, saya nak bertanyakan mengenai isu kunci harga
untuk beli emas ni ya. Seperti yang kita maklum, emas ini mempunyai hukum syariah yang agak ketat, sama seperti mata wang, di mana sebarang penangguhan baik dari segi harga, bayaran ataupun juga serahan tidak boleh berlaku. Jadi bagaimana pula dengan kaedah kunci harga untuk beli emas ni? Contoh, ada orang dia akan kunci harga emas pada hari ini dan bayar harga tersebut selepas beberapa hari. So kalau kita lihat di situ ada penangguhan, bagaimana? Macam Puan Syahbana sebut tadi, betul. Kita kata bila kita bercakap tentang emas, antara syarat dia tadi, kita kata urus niaga perlu dilakukan secara spot. Seperti mana Nabi kata, fa idza ikhtalafat hadhihi asnaf fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin. Kena yadan biyadin, kena orang panggil apa? Spot. Tapi dalam isu kunci emas tadi, dia panggil kunci emas. Saya pun kunci emas. Kunci harga untuk beli emas. Kunci harga untuk beli emas. Kita kata kunci harga beli emas, maksudnya dia janji hari ini untuk beli emas dengan harga sekian dan benda itu akan dilangsanakan esok. Dan benda ni kita kata dari sudut syariahnya kita takifkan dia, kita memberikan karakter fiqahnya sebagai wa'ad ataupun janji. Maka sebenarnya secara umumnya kaedah ini dibenarkan oleh syariat. Yang ini jugalah yang telah diputuskan oleh Majlis Muzakarah Fatwa Kebangsaan kali ke-96 pada 2011 yang mengatakan bahawasanya kaedah mengunci harga emas, iaitu atas dasar janji wa'ad. Dia janji nak beli berapa harga pada hari ini, tapi transaksi itu tak berlaku lagi. Bila mana sampai pada hari settlement date, dia akan melakukan akad pada hari itu. Maka pada hari settlement date itu saja. Mungkin dia janji 1 hari bulan, settlement date pada 2 ataupun 3 hari bulan, maka pada 3 hari bulan itulah akan berlaku akad yang sebenar. Dengan kat situlah yang akan memerlukan orang panggil berlakunya transaksi yang berlaku secara spot tadi itu, kena berubah pemilikan harga, pemilikan emas kepada pembeli, dan pembeli kena menyerahkan secara penuh harga emas itu tadi. Bagaimana jika pelanggan pada masa itu membatalkan, mereka tidak mahu beli, bagaimana? Maka kita katakan sebagai wa'ad tidak akan dianggap sebagai sebuah kontrak, maka dia tidak ada konsekuens ataupun kesan pengingkaran kontrak yang sama, kerana dia bukan kontrak in the first place. Cumanya kemungkinan dia akan melibatkan kerugian di pihak di mana-mana pihak, yang mana kerugian ini akan dibenarkan untuk dikompensate atas basis one to one lah. Punya dia tak boleh ambil keuntungan apa-apa langsung. Baik, terima kasih. Kita telah pun hampir ke penghujung rancangan ya, Dr. Bat. Secara ringkas ya Dr. Bat, bagaimana kita boleh meyakinkan masyarakat ya terhadap pelaburan emas ini, kerana mungkin dengan banyak penipuan yang telah berlaku ya, masyarakat agak skeptikal nak melaburkan duit mereka ya, duit susah mereka ke dalam pelaburan emas. Jadi bagaimana kita boleh meyakinkan masyarakat, Doktor? Pertamanya saya nak katakan bahawasanya sikap skeptikal ataupun ragu-ragu ni satu benda yang baik. Dia akan dapat mengawal dan dapat menyelesaikan masalah sejak daripada awal lagi, sebelum masalah itu timbul lagi. Maka sikap skeptikal atau ragu-ragu itu bagus, tapi dia mestilah dipandukan dengan panduan yang benar. Maka kalau kita kata, kalau kita ada keraguan, kalau kita ada ragu-ragu dalam isu sama ada benda ni scam ataupun tidak, tak ada jalan yang lain melainkan kita kena pergi kepada pihak yang kita yakini akan keilmuan atau akan genuinity dia punya, orang panggil nasihat dia itulah. So kita kata pergi, masyarakat perlu sentiasa orang panggil celik, perlu sentiasa upgradekan maklumat yang dia ada, bertanya kepada golongan yang sepatutnya dia orang tanya, dan dengan cara ini dia orang akan sentiasa tindakannya akan terpandu dengan maklumat yang benar. Terima kasih Dr. Bat. Dan satu lagi saya pun nak tekankan di sini ya, kalau kita nak tahu sama ada pelaburan emas itu adalah scam ataupun tidak, selalunya yang scam ini Dr. Bat, dia tidak berdaftar sebagai reporting agency kepada bank negara. Dan di mana QM ataupun quantum metal mereka berdaftar. Yang reported. Baiklah, okey, terima kasih Dr. Bat. Kita sudah pun berada di penghujung rancangan, rasa macam singkat je masa kan. Terima kasih buat panel jemputan kita Dr. Bat dari Isra Consulting atas maklumat dan juga perkongsian yang begitu mantap ya sebentar tadi. Ini secara tidak langsung mendidik kita untuk lebih memahami garis panduan pelaburan emas dalam Islam sebelum kita melakukan sebarang pelaburan. Masyarakat juga perlulah lebih cakna ya dengan melakukan kajian sebelum memindahkan wang mereka untuk tujuan pelaburan emas. Oleh itu, pihak yang berautoriti dilihat penting ya untuk mengeluarkan garis panduan spesifik terhadap syarikat pelaburan emas agar mudah bagi orang ramai untuk melakukan semakan. Buat saudara Muslim kita pula, khususnya